Penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menandatangkan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Hazril bin Allah ucapan kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Aizam binti Abdul Aziz, Pengurus Besar PT-PTN Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Perhubungan Awam dan Media PT-PTN, Presiden Kelab Media Johor, wakil-wakil wartawan pada hari ini, jemputan-jemputan yang hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana pendekatan kepada jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi swasta dan sebagainya. Dan apabila kita lihat ada maklumat-maklumat yang kurang tepat yang difahami salah oleh orang-orang di luar sana, saya merasakan kita perlu perbetulkan benda ni. Contohnya bila sebut PT-PTN mesti orang ingat ayolah nak hutang. Mereka terlupa bahawa PT-PTN sebenarnya dia ada produk simpanan yang cukup bagus kepada ibu bapa. Itu yang biasanya orang lupakan. Sebab orang tak suka nama PT-PTN tu, jadi SSPN ni pun menjadi mangsa secara tak langsung. Jadi melalui sesi taklimat hari ini, saya harap semua berlapang dada menerima apa saja isu yang akan kita nyatakan. Sebab kalau kita tak mulakan memperbetulkan persepsi yang salah, benda ini ataupun perkara ini, isu ini tidak akan selesai. Contohnya bila kita sebut pasal sikris. Untuk makluman semua produk simpanan banyak yang kita berikan, tapi orang tak sedar benda tu. Kemudian pada tahun lepas kita lancarkan satu skim takaful yang RM30 dan satu yang baru dimaklumkan semalam semasa pelancaran SSP yang membuka akaun SSPI Plus dengan package tertentu dan membuat potongan oleh kaki tangan saya. Mungkin penjelasan itu adalah lebih terperinci. Bagaimana kita memberi pembiayaan, apa kita punya skim di mana. Dan sebelum saya terlupa pada pelajar-pelajar cemerlang, ada lagi dua kolej, iaitu Kolej NUMED dan juga Sunway. Dia bagi untuk program CSR, tetapi sama untuk memberi penerangan dan memberi apa-apa saja maklumat kepada masyarakat, tekanan masa, tekanan kaki tangan. Jadi melalui majlis hari ini, kalau sebelum ni 2 tahun betul-betul biasanya pada bulan Ramadan lah yang kita buat. Mana-mana yang membuka akaun kita akan bagilah. Itu pada minggu kedua puasa kita dah mula membuat cabutan kepada siapa yang bayar, siapa yang menyimpan dalam bentuk barang pakaian raya dan juga barangan elektrik untuk sambung raya. Ataupun anak itu yang berpuas memberi hadiah kepada ibu bapa dia. Kerana itu kita panggil promosi cuti at JDP. Iaitu kita ada sediakan 4 peringkat pertama ni, inilah yang kita mampu lakukan. Tapi kalau katakanlah mendapat sambutan, kita akan perluas pada cabutan simpanan Bonanza dan juga Vaganza. Jadi yang saya rasa kita perlu lihat bagaimana dengan menyimpan permulaan untuk pelajar-pelajar cemerlang dan juga pelajar-pelajar daripada golongan yang berpendapat KSK, Kelab Sukan Kebajikan Negeri Johor, kita buat dekat daerah Mersing. Bila saya tanya daripada Anggun Kasih Collection. Seterusnya, Cik Siti Atiya binti Abdul Kadir daripada Hotel Selesa. Untuk makluman para hadirin, terdapat 2 lagi agensi yang terlibat, iaitu Lion Mas Furniture Sdn Bhd dan Hotel Lotus Desaru Beach Resort. Seterusnya dijemput Puan Rina Abdul Rahman untuk menerima cenderamata daripada Kelab Media Johor sebagai tanda penghargaan.
Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Majlis seterusnya, bagi pemenang simpanan Vaganza SSPNI siri ketiga Zon Selatan 2015, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Tiew Yew Kim, wakil kepada Puan Tiew Yew Kim, iaitu suaminya. Boleh menang dapat apartmen. Apartmen di Lembah Kelak. Siapa nak buka akaun, kita ada kaunter kat situ boleh buka. 31 Mei ni last. Seterusnya Encik Izzuddin bin Ayub. Bagi pemenang hadiah ketiga pula akan menerima hadiah berupa TV LED 40 inci. Pemenangnya adalah Encik Lee Meng Cheng. Kuan. Ini dia tu depan. Okey, salam. Ya. Right. Okey, kita menyerulah. Kalau dekat Johor sendiri, PTPTN Johor ni kita ada banyak cawangan. Di Johor Bahru saja kita ada 3. Apa yang penting sekarang ni yang saya nak wawarkan atau menyeru adalah sekiranya peminjam tu mempunyai sebarang permasalahan, sila datang tampil ke kaunter untuk membuat pertanyaan sendiri, untuk membuat rundingan dan sebagainya. Itu adalah lebih baik daripada kita mempercayai apa yang kita baca dekat blog, apa yang diviralkan. Sebab kalau datang bermakna peminjam akan terus dengan kaki tangan PTPTN itu sendiri. Kita melihat kepada kes. Maksudnya jika sekiranya mana-mana peminjam yang belum membuat pertukaran ujrah, kita menggalakkan. Sebab peratus charge yang dikenakan adalah lebih rendah, iaitu 1%. Jadi di situ kita akan tengok berapa tunggakan, bagaimana dia nak menstrukturkan balik bayaran bulanan dan sebagainya lah. Okey, maksudnya sekarang ni untuk pertukaran ujrah tu bila-bila masa saja boleh hadir. Sebab kalau kita lihat, kita ada cawangan di Bandar Baru Uda, itu adalah ibu pejabat kami lah. Tetapi jika sekiranya ada kekangan, kita ada cawangan di Kluang, di Batu Pahat, di Muar. Jadi di UTC, kalau di UTC dan juga di Muar, di Muar ni kita buka di Giant. UTC pun kalau kita faham dia beroperasi 7 hari seminggu daripada pagi sampai 10 malam. Jadi pilihlah, ataupun mereka sukar nak datang, mereka boleh layari laman web, lihat kepada bendera Johor, negeri Johor. Dekat situ kita ada senaraikan nama eksekutif pemasaran dengan nombor telefon mereka sekali lah. Jadi saya rasa tak ada halangan sebenarnya untuk adakan perbincangan ataupun pertanyaan. Okey, sebenarnya kenapa kita perlu melihat PTPTN tu hanya bayaran balik, sedangkan PTPTN ada skim yang cukup bagus, iaitu skim simpanan pendidikan nasional. Yang ini pun kita ada lagi satu, iaitu SSPNI Plus, yang mana menawarkan takaful yang cukup baik. Jadi persepsi itulah yang orang harus lihat. Kenapa perlu takut? Kita nak membantu. Selagi peminjam tidak tampil untuk menyatakan apa permasalahan yang mereka hadapi,
kami tak boleh nak buat apa-apa. Kami tak tahu sebab peminjam kami ramai dan setiap orang mempunyai kes yang berbeza. Dan saya sebagai orang yang mengetuai PT-PTN Negeri Johor melihat bahawa kalau kita dah ada pengalaman kita meminjam, kita perlu membayar balik, kenapa tidak mengambil skim simpanan pendidikan nasional ataupun skim pendidikan nasional I+ ni sebagai salah satu langkah awal penabungan supaya anak-anak kita ni tak perlu meminjam sebenarnya. Kita simpan dan biayai mereka sendiri. Itu memang setiap tahun kita adakan. Di mana-mana negeri pun sama, mereka ada. Cuma mungkin tawaran hadiah bila negeri itu setiap negeri mempunyai tawaran yang berbeza. Jadi untuk negeri Johor kita nak menggalakkan orang ramai menabung dan kita nak memberi ataupun berkongsi apa yang mereka tabung itu kami bagi balik. Kerana itu kita buat kempen macam ni. Saya tak boleh nak nyatakan secara tepat lah benda ni. Saya minta maaf yang tu. Saya memang tak akan nyatakan. Untuk yang simpanan? Simpanan, kita biasanya data kita keluarkan secara keseluruhan. Sekarang ni yang saya nak wawarkan atau menyeru adalah sekiranya peminjam tu mempunyai sebarang permasalahan, sila datang tampil ke kaunter untuk membuat pertanyaan sendiri, untuk membuat rundingan dan sebagainya. Itu adalah lebih baik daripada kita mempercayai apa yang kita baca dekat blog, apa yang diviralkan. Sebab kalau datang bermakna peminjam akan terus dengan kaki tangan PT-PTN itu sendiri. Jika sekiranya mana-mana peminjam yang belum membuat pertukaran ujrah, kita menggalakkan. Sebab peratus charge yang dikenakan adalah lebih rendah, iaitu 1%. Jadi di situ kita akan tengok berapa tunggakan, bagaimana dia nak menstrukturkan balik bayaran bulanan dan sebagainya lah. Maksudnya sekarang ni untuk pertukaran ujrah tu bila-bila masa saja boleh hadir. Sebab kalau kita lihat kita ada cawangan di Bandar Baru Uda, itu adalah ibu pejabat kami lah. Tetapi jika sekiranya ada kekangan, kita ada cawangan di Kluang, di Batu Pahat, di Muar. Jadi di UTC. Kalau di UTC dan juga di Muar, di Muar ni kita buka di Giant. UTC pun kalau kita faham dia beroperasi 7 hari seminggu daripada pagi sampai 10 malam. Jadi pilihlah, ataupun mereka sukar nak datang, mereka boleh layari laman web, lihat kepada bendera Johor, Negeri Johor. Dekat situ kita ada senaraikan nama eksekutif pemasaran dengan nombor telefon mereka sekali lah. Jadi saya rasa tak ada halangan sebenarnya untuk adakan perbincangan ataupun pertanyaan.